Dia itu mula dia jadi tahu. Jadi bagi orang yang baru masuk Islam, dia tak boleh terima macam mana satu benda dia kata yang ada dua kaedah, dua keputusan, yang dua keputusan itu berlawanan, tapi dua okey. Dia kata dia tak boleh faham dan dia tak boleh terima. Contohnya umum, satu kata ambil dulu sentuh wanita batal, satu kata ambil dulu sentuh wanita tak batal, satu batal satu tak batal, dua okey. Dia kata dia tak boleh terima, akal dia tak boleh terima. Jadi pada ketika itu baru dia berusaha untuk nak cari yang sebenarnya apa dia. Jadi dia mula nak kaji kitab Arab. Sebab dia nak baca buku-buku kitab terjemahan dia tak kuat. Dia kena cari bersumber yang asal. Maka dia mula baca bahasa Arab dan terus dia mengaji di Madinah. Lepas tu baru dia faham, baru dia keluar daripada tabik-tabik semua dia faham. Jadi ini masalah. Jadi masalah ialah kerana yang saya sebut tadi lah, bila dah fake tu direngkah lama, dimasukkan pendapat guru tu sendiri, maka pendapat tu terkenal dia dah mula berlaku. Bahkan ada saja dia berlawanan dengan bahasa Arab dengan pendapat gurunya asal pun akhirnya ada yang berlawanan. Jadi ini yang berlaku. Jadi kita dapat lihat dari pangkat awal sampai ke pangkat yang kelima ni, macam mana perubahan pada fiqh yang asal pada satu fiqh yang pegang Al-Quran dan Sunnah dan sahabat tiba-tiba menjadi pegang dan pendapat mazhab. Dan pada pangkat ini juga, pangkat yang kelima ni juga, semua kita kata ni fatwa-fatwa tiap-tiap mazhab ni ditulis dan dibukukan. Dan format dia pun disusun lah. Yang ni memang sistematik lah. Dia mula dengan tajuk apa, sampai sekarang masih susunan masih macam itu lah yang digunakan. Kemudian kita tengok Universiti Azhar ni, dia mengajar agak menyeluruh. Dia semua mazhab dalam itu. Tapi apa yang berlaku? Apabila seorang pelajar pergi ke universiti, sekarang saya tak tahu lah, mungkin ada perubahan. Tapi pada ketika itu yang disebut oleh penulis ini, dia kata bila seorang masuk di daftar, dia tanya, kamu mazhab apa? Kalau Syafi'i, dia akan himpunkan semua satu duduk kelas Syafi'i. Semua orang Syafi'i duduk satu kelas. Pelajar semua mazhab Syafi'i, tenaga pengajar pun semua mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi dia asingkan, dia tak kabur. Kemudian apa yang berlaku? Bila timbul sesuatu yang mungkin dibangkitkan kata mazhab lain, pasal apa ada pendapat yang macam ni, maka pensyarah ni, guru ni, dia akan cari hadis dia dulu, dia akan hurai hadis. Tapi kalau hadis tu berlawanan dengan pendapat mazhab dia, hadis tu dia hurai secara 9 dia tak hurai secara detail. Tapi hadis yang menyokong mazhab dia, dia hurai secara detail. Jadi seolah macam berlaku penipuan. Ini yang disejarah. Dan memang ini berlaku. Kalau kita tengok sekarang, kita di sini pun macam itu. Kemudian dia akan cari pula hadis-hadis yang baik untuk menyokong pendapat mazhab, walaupun hadis itu baik. Jadi ini berlaku. Ini dah mula wujudnya taksub mazhab ni dah mula jadi makin kukuh lah. Dan ini dikukuhkan di peringkat universiti kan ni. Kalau di peringkat universiti Azhar tu macam tu kan ada. Dan banyak ulama kita yang mengaji di Azhar yang balik bawa pemikiran yang macam tu. Jadi kita tak ingat kalau dia taksub dengan fahaman dia tu memang dia orang dididik macam itu.
Okey, dan yang terakhir sekali, akibat daripada perkembangan yang berlaku tu, maka dia sebut sini pendapat-pendapat yang ikhlas wujud, sehingga siapa yang tukar mazhab tak boleh, tukar mazhab tak boleh. Ada yang mengharamkan tukar mazhab, dan ada yang mana yang tukar mazhab dibawa ke mahkamah, mahkamah syariah, tukar mazhab ni dia jadi sampai ke tahap tu, taksub dia tu sampai jadi ke tahap tu. Jadi dengan sendirinya peranan mazhab mengatasi Al-Quran dan Sunnah, pendapat keluar mazhab tu macam keluar Islam, keluar mazhab tu dia itu memang dia berlaku. Dan di sini juga bawa kepada kaki. Di sini juga dia bawa kepada kaki. Kaki ini dah lekat sampai ke bawah. Jadi mazhab kata apa, aku saja, lain tak boleh. Dan di sini juga, di pelajaran ini juga dikatakan bahawa mazhab ini dah cukup lengkap. Sebab semua masalah yang saya sebut tadi ini, ni fake hypothetical, maknanya perbincangan dalam mazhab itu terhadap perkara yang tak berlaku, tapi dipikirkan kalau berlaku macam mana nak buat. Semua pendapat-pendapat itu dibukukan. Jadi bila nak mengajar, bila jadi masalah, okey, buat kita kata apa? Ni ada orang disebut dalam ni, cukup, tak payah rujukkan hadis, rujukkan pada hal lain, rujuk pada kitab tu. Jadi lama-lama kitab tu jadi kitab mazhab tu, jadi lebih utama daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan pegang tanpa soalan, itu yang jadi taklid utama. Zaman ni juga, zaman peringkat yang keempat ni, dia disebut sebagai kebukuan dan kekosongan ni, maknanya ijtihad habis. Dia tak ada lagi dah ijtihad. Sebab tak perlu berijtihad lagi, semua dah termaktub, dah tertulis dalam kitab-kitab mazhab. Jadi nak buat ijtihad apa? Zaman ini juga kita bagi, walaupun kerajaan ini dikatakan kerajaan Abbasiyah secara menyeluruh, tapi dalam kerajaan Abbasiyah itu sendiri dia ada banyak kerajaan-kerajaan lain. Kalau tengok balik pada kekan terakhir yang lain, tengok di bawah kerajaan Abbasiyah itu dia ada apa? Kerajaan Tahiri, kerajaan Safari, kerajaan Samani, kerajaan Fatimi, Fahmiyah, kerajaan Seljuk, Mamluk, Buwadi. Itu semua kerajaan-kerajaan dalam kerajaan. Kerajaan-kerajaan dalam, dan kesemua kerajaan-kerajaan ini, bagi kerajaan Fatimiyah ni di Mesir, dia kerajaan Syiah. Dia Syiah. Walaupun Abbasiyah ni dia Sunnah, tapi kerajaan dalam kerajaan dia tu ialah ini Syiah. Dan ada beberapa lagi yang memang dia bukan Sunnah. Jadi kita dapati dalam keadaan ini pun kita dapati bercampur aduk di antara fahaman-fahaman ini masih kuat. Dan kerajaan-kerajaan ini, kalau dia kerajaan Syiah, maka di bawah penguasaan dia tu semua kena mazhab Syiah. Semua mazhab Syiah. Kalau kerajaan itu dia Syafi'i, kesemuanya pegang Syafi'i. Kalau kerajaan seperti ini dia pegang Hambali, dia semuanya Hambali. Jadi dalam satu kerajaan yang besar terdapat pecahan-pecahan mazhab oleh kerajaan-kerajaan kecil. Dan di dalam pemerintahan itu sendiri, kita kalau kita ambil dalam kerajaan ini Abbasiyah itu sendiri pun kadang-kadang menteri dia Syiah, walaupun khalifah dia itu Sunnah.